kena makan dah tengah hari ni. Nak makan? Makan dah? Tak tahu. Biar aku nampak tu. Aku nampak tu. Kenapa dia gitu? Amira tu. Asal dia tak okey. Hai Mira. Hai. Asal ni? Tak ada. Tadi kelas. Korang dah kelas ke? Yalah, habis. Ni nak makan. Tengok, ni nak makan. Tak boleh nak makan. Tak boleh nak makan. Sebab sekarang tengah berfikir. Tak macam ni. Tadi kita orang dalam kelas bincang lah. Kan minggu lepas kita TPS kan. Ya, sekolah. Lepas tu, diorang ada yang dapat luar bandar. Kita dapat bandar. Kita diorang cerita. Macam mana situasi sekolah luar bandar tu. Diorang tak ada toilet. Tak ada toilet. Habis tu nak buang air kecil, air besar tu. Nah, diorang macam mungkin dia share. Kita pergi sekolah jauh. Macam tu. Korek tanah. Tu okey lagi. Okey. Tak adalah okey mana. Tapi kantin weh. Diorang tak ada kantin. Lepas tu makan macam mana? Kalau dapat orang macam dia jenis kuat makan ni. Melampau. Bukan tak rehat. Tak rehat pun nak makan. Macam mana? Diorang bawa bekal lah. Mostly. Tapi macam still lah. Macam diorang survive. Alah. Yang duk berdiri cuba ada tu. Betul, benar. Mira, apa tadi pasal apa? Luar bandar tadi cerita balik tak dengar? Nak kata ni, diorang sangat beza tau jurang dengan sekolah bandar. So macam naklah tahu daripada the real source. Cuma kita dengar orang-orang atas-atas benda boleh berubah. Betul. Alah, itu janji-janji. Biasalah tu. Tak orang, maybe orang akan cover lagi. The real sekolah tu kita tak tahu. So macam mana nak buat? Apa kata kita buat perbandingan luar bandar dengan bandar? Cantik juga okey kan. Kebetulan kan ada seorang kawan ni dia bawa posting tau dekat Sarawak. Oh, nice. Memang macam kawasan tu rasanya macam luar bandar. Rasanya kat situ boleh dapat input banyak. Mungkin kita boleh interview kan. Mungkin kita boleh interview, tanya lagi detail pasal benda ni. Okey, jom. Stratifikasi jurang pendidikan di sekolah luar bandar dan sekolah bandar sering diperkatakan dari semasa ke semasa. Untuk mengetahui kesahihan isu ini, mari kita saksikan rakaman temu bual bersama wakil guru di sekolah luar bandar dan di bandar. Jom kita saksikan. Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling atau nama ringkasnya SMKP Taman Petaling merupakan sebuah sekolah menengah kebangsaan yang terletak di Jalan 5/52 Taman Petaling di tengah-tengah Bandar Petaling Jaya, Selangor. Pada tahun 2022, SMKP Taman Petaling memiliki 1,138 pelajar yang terdiri daripada pelajar perempuan dan mempunyai seramai 76 orang guru. Pelajar dan guru di sekolah ini terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa. Okey, Assalamualaikum. Saya Puan Nohalijah binti Abu Bakar, penolong kanan pentadbiran SMK Perempuan Taman Petaling. Sebenarnya saya di SMK Taman Petaling ni agak baru memasuki 2 tahun. Sebelum ini di sekolah lain selama 23 tahun di sana. So saya rasa agak lamalah dalam bidang pendidikan ini, dah memasuki 25 tahun lah kurang. Okey, pada pandangan saya berkaitan dengan sekolah luar bandar dan di bandar ni, yang paling ketara dari segi sosioekonomi murid lah ya. Kalau di bandar kita boleh katakan murid-murid B40 ini adalah murid-murid yang ya kita semua maklum pendapatan ibu bapa di bawah RM3,000. Tetapi kalau di bandar ini tahap B40 itu pada saya sangat memberi kesan kepada murid, sebab murid-murid terpaksa orang kata nak survive hidup di bandar ini. Ibu bapa memang fokus kepada bekerja dan anak-anak terpaksa, ramai di kalangan anak-anak murid, terutama anak-anak murid sekolah inilah yang terpaksa orang kata dengan sendirinya berdikari untuk ke sekolah, makan minum pun sediakan sendiri, terpaksa survive sendiri. Kalau dibandingkan di luar bandar, kalau murid-murid yang B40 itu kita nampak banyak bantuan-bantuan diberikan. Tapi kalau di bandar ini, walaupun bantuan yang sama tetapi masih tidak mencukupi. So pada pandangan saya, B40 di bandar dengan luar bandar ini pun berbeza. Sebab
Okey, baik. Dari segi unsur-unsur perpaduan yang diterapkan di sekolah, seperti mana yang kita maklum, walau di mana pun belajar, perpaduan tu tetap ada. Ya. Sama ada dalam kelas untuk sesi akademik yang formal, untuk kurikulum, ataupun dari segi co-kurikulum. Semua kita libatkan semua kaum. Tak ada orang kata contoh persatuan ini hanya untuk murid-murid Melayu. Tidak. Semua kita libatkan. Persatuan Bahasa Melayu pun kita libatkan murid yang bangsa Cina dan India. Dan untuk pengetahuan, kalau di SMK Perempuan Taman Petaling ni, muridnya majoriti 50% lah terdiri daripada bangsa Melayu, kemudian Cina dan India. Ya. So semua dari segi kurikulum dan co-kurikulum, semua kita melibatkan semua bangsa. Okay, baik. Dari segi teknologi, kalau kita tengok sekarang perkembangan teknologi dalam institusi pendidikan, boleh dikatakan semua murid dan guru mesti ada at least sekurang-kurangnya satu gadget, ya? Sekurang-kurangnya handphone. Ya? Tapi dalam bagi sekolah-sekolah di bandar, walaupun kita nampak di bandar ni teknologi tinggi, tapi boleh dikatakan akses internet itu sama saja di bandar dan di luar bandar. Di bandar pun kami mengalami masalah akses internet. Ya? Jadi walaupun cikgu ada gadget, tapi internet tak ada. So kuranglah juga penggunaan teknologi ini dalam pendidikan di sekolah inilah, khususnya di sekolah SMK Perempuan Taman Petaling. Yang kedua, dari segi latar belakang murid lah, sosioekonomi murid, tidak semua murid ada sekurang-kurangnya satu handphone. Ada di antara murid-murid kami satu handphone, satu keluarga. Ya, bila ibu ayah nak guna, nak bawa pergi kerja, so anak-anak tidak boleh gunalah gadget tu untuk belajar. Ini dapat dikesan terutama masa PDPR sebelum ni, murid ramai yang bermasalah dari segi gadget dan juga dari segi internet lah. So ada bantuan-bantuan yang diberikan tetapi masih tidak mencukupi lah. So itu satu. Kemudian dari segi kemudahan di sekolah sendiri, macam kalau dalam kelas ada setengah-setengah sekolah tu yang orang kata disokong oleh PIBG yang banyak dananya, setiap kelas diletakkan LCD dan sebagainya. Tapi kalau sekolah SMK Perempuan Taman Petaling ni tak ada. Semua guru, ramai guru LCD guru beli sendiri, laptop semua guru. Jadi tak banyaklah kemudahan itu, walaupun ada amal-amal tapi masih tidak mencukupi lah. Okey, baik. Untuk mengatasi masalah-masalah tadi seperti kekurangan gadget dan sebagainya, pihak sekolah ada banyak memohonlah bantuan bagi pihak murid-murid, memohon bantuan top up ya untuk murid-murid sambung internet dia tu untuk belajar. Okey, dan ada juga kita mohon dengan NGO sumbangan laptop. Ya, kita ada terima beberapa buah laptop yang diberi kepada murid-murid yang tidak ada laptop lah, yang tak mampu. So diberi itu. Dan ada juga sumbangan yang kami terima untuk sumbangan laptop untuk diletakkan di makmal komputer. So itu untuk kegunaan situ sekolah lah. Walaupun tak mencukupi, kita terima ada dalam 20 buah laptop, tapi kita cuba aturkan jadual sebaik-baiknya supaya semua murid dan guru boleh menggunakan kemudahan-kemudahan yang kita dapat itulah. Okey, baik. Dari segi isu yang mungkin masyarakat yang bukan dalam bidang pendidikan yang berada di sekolah mungkin orang kata pernah dengar tapi tak tahu setakat mana. Kalau di bandar ni, masalah kehadiran murid ke sekolah terutama selepas waktu PKP ini sangat-sangat peratusnya sangat-sangat rendah. Ya. Kadang-kadang boleh mencapai 60%, 70% saja sehari murid hadir. Ya. Terutama selepas PKP ini yang berlakunya macam ni, mungkin semasa PKP bila berada di rumah murid dah selesa, tidur lambat, bangun lambat. Jadi itu mungkin menjadi satu faktor yang mendorong murid malas nak datang sekolah.
Okey, yang kedua bukan pengaruh, kesan daripada PKP juga kepada sosioekonomi keluarga. Jadi mungkin ada di antara ibu bapa yang kehilangan pekerjaan, yang terpaksa buat 2-3 pekerjaan. Jadi ibu bapa sangat-sangat orang kata kurang menangani berat tentang pembelajaran anak-anak, sama ada di rumah ataupun di sekolah. Malah ada ibu bapa yang tak tahu pun sekolah bila-bila, pukul berapa habis. Kadang-kadang waktu koko, aktiviti koko, kadang-kadang ibu bapa tak tahu pun ada aktiviti koko, tak tahu pun anaknya menyertai aktiviti koko. Malah kadang-kadang bila dihantar surat amaran, bila tak ada ke sekolah dalam waktu yang lama, ibu bapa terkejut. Betul ke tidak? Ada murid-murid kita yang daripada awal tahun, daripada bulan sekolah mulai bulan Mac. Bulan Mac tu juga, akhir bulan Mac sampai sekarang pun beberapa hari saja hadir ke sekolah. Jadi ibu bapa banyak tak ada masa nak pantau pendidikan anak-anak ni. Hanya mengharapkan sekolah. Bila guru kelas beritahu ibu bapa, baru ibu bapa kadang ada yang terkejut, kadang ada yang dah tahu tapi tak boleh nak buat apa. So masalah-masalah sebegini sebenarnya pihak sekolah terpaksa, walau macam mana pun terpaksa cuba selesaikan, cuba bantu kita tarik murid-murid ni, kita pergi ke rumah, call dan sebagainya. Okay, so Sekolah Kebangsaan Sungai Manong atau nama ringkasnya SK Sungai Manong merupakan sebuah sekolah kebangsaan yang terletak di pedalaman di bawah Pejabat Pelajaran Daerah Kecil Subis. Pada tahun 2022, Sekolah Kebangsaan Sungai Manong memiliki 88 pelajar lelaki dan 108 pelajar perempuan yang menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 196 orang murid. Ia mempunyai seramai 17 orang guru dan Sekolah Kebangsaan Sungai Manong ini terletak di daerah terpencil di Bekenu, Sarawak, Malaysia. Okay, jadi perbezaan yang ketara dalam pendidikan sekolah bandar dan juga luar bandar ni seperti sedia maklum adalah daripada segi infrastruktur dan juga kemudahan untuk dapatkan maklumat. Kalau di sekolah saya agak mudah untuk dapatkan maklumat kerana kami mempunyai capaian internet yang agak laju berbanding di kawasan sekitarnya, tetapi bila murid pulang ke rumah, hulai, orang kata kalau Sarawak hulai ke rumah, jadi mereka tidak dapat untuk mencari maklumat dengan menggunakan capaian internet kerana internet tidak berapa bagus, walaupun tulis 4G pun internet dia lebih perlahan daripada 3G. Okay. Kita tahu guru ini merupakan ejen perpaduan dalam menanam nilai sosial dalam diri murid-murid seperti demokrasi, persamaan, toleransi, kefahaman budaya, hormat menghormati dan juga kerjasama antara satu kaum dengan satu kaum yang lain. Jadi pertemuan pelbagai kebudayaan kaum ni berlaku sekiranya seorang guru ni dia menyampaikan sesuatu ilmu yang sesuailah dengan latar belakang murid yang berlainan kaum dekat dalam kelas tu. Jadi guru ni kena sentiasa peka serta bersedia untuk menambahkan pengetahuan tentang kepelbagaian budaya serta dalam masyarakat bagi mengelak salah faham. Kita tak tahu kalau macam budaya ni kita boleh buat kat kaum ni tapi budaya ni tak boleh buat kat kaum ni. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Lagilah macam saya kan, orang Melayu kan, lain adatnya dengan orang Ibannya. Jadi kita kena tahu semua benda tu. Jadi itu sahajalah. Okey, lagi sikit. Sorry. Jadi apa yang saya buat dalam kelas juga untuk mengeratkan perpaduan kaum ni, saya juga buat aktiviti dalam kelas di mana mereka melakukan aktiviti di dalam kumpulan. Jadi dalam kumpulan mesti ada sikap toleransi, sikap kita tahu. Okey, jadi guru di KSK Sungai Manong ni dia kebiasaannya dia menggunakan kaedah PAK 21. Bukan je chip and talk. Kita tak ada guna sangat benda tu sekarang ni. Cuma kalau terpaksa je berguna. Okey, tapi kita gunakan PAK 21 dalam pembelajaran dan pemudahcaraan.
saya sendiri banyak menggunakan kaedah PAK21. Contohnya seperti round table, think, pair, share, gallery walk. Okey, dan juga peta iting. Peta iting ni murid-murid memang kena kuasai untuk mereka mudah ingat maklumat yang diperoleh. Dan juga saya juga terapkan eksperimen dalam pembelajaran sebab saya guru sains juga. Bila kita cakap pasal guru sekolah rendah ni kan, boleh kata semua subjek kita ajar. Jangan terkejut kalau semua sekolah rendah kena ajar macam subjek. Okey, jadi manakala saya seorang guru sains kat sekolah ni, dekat sekolah Sungai Manong, setiap kali kalau dalam seminggu tu mungkin ada dalam 2 kelas sains. Jadi daripada salah satu kelas sains tu mesti ada eksperimen. Sebab bila ada eksperimen ni murid-murid lebih faham, murid-murid lebih ingat, murid-murid boleh mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada dalam eksperimen yang dijalankan. Jadi bukan sahaja saya gunakan eksperimen, batu mengajar, saya ada juga menggunakan Raspberry dalam pembelajaran saya. Mungkin ramai yang tak tahu mengenai Raspberry itu apa. Raspberry itu kan, dia merupakan satu jenis komputer yang lebih downgrade lah berbanding dengan laptop kita yang sedia ada ni. Tapi dia sangat sesuai untuk pembelajaran. Dia sangat ringan, dia sangat sesuai, dia boleh digunakan tanpa perlu ada bayaran apa-apa. Macam kita tak perlu subscribe apa-apa, Microsoft tak payah subscribe. Dia memang ada yang free. Okey, jadi saya gunakan Raspberry ni bukan apa, saya gunakan Raspberry untuk perkenalkan kepada anak-anak murid saya yang di luar bandar ni tentang ICT. Jadi kita tahu nanti akan datang nanti bukan kerja-kerja biasa je yang akan ada, nanti kerja-kerja yang luar biasa yang melibatkan penggunaan ICT, yang melibatkan programming. Jadi kita sebagai guru, saya pun guru RBT juga, jadi saya ajar programming juga kepada murid-murid. Dekat situ, bila kita ajar basic programming, even basic pun, jadi bila mereka dah ada minat, nanti mereka akan explore sendiri benda-benda tu. Sekolah saya ada bilik ICT. Kami juga ada bilik, kami juga ada pusat sumber, kami ada juga makmal komputer, tapi makmal komputer ni tidak digunakan untuk komputer. Makmal komputer kini digunakan sebagai bilik mesyuarat dan sebagainya lah. Lepas tu kami juga ada galeri di mana piala-piala yang telah dimenangi oleh murid-murid terdahulu dipaparkan di situ, serta pakaian tradisional dan alat-alatan tradisional sebagainya diletakkan di situ. Okey, dan kami juga mempunyai asrama. Mendengar saya cerita juga saya wadah asrama. Ada asrama yang tak ada pelik sikit berbanding dengan sekolah kat Semenanjung ni. Ia tiada kantin. Jadi murid-murid setiap hari ibu bapa perlu membekalkan makanan kepada anak-anak. Lagi satu sebab kita berbeza, okey, 90% IBAN. Ada segelintir je yang Muslim. Jadi untuk mengelakkan murid-murid daripada berkongsi makanan, kita ada sediakan peraturan murid-murid tidak boleh berkongsi makanan dengan sesiapa pun untuk mengelakkan daripada yang Islam makan benda yang haram. Kita tahu lah. Untuk pelaksanaan program PDP ni, kalau guru-guru di luar bandar, kita tahu tak cukup cikgu. Memang kalau tanya mana-mana sekolah, mesti tak cukup 2-3 orang guru. Bila tak cukup 2-3 orang guru, walaupun nama sedikit, dia akan bebankan guru-guru yang lain. Seorang guru boleh ada waktu mengajar sehingga 30 ke 40 waktu mengajar dalam seminggu. Apa yang dimaksudkan dengan 30 waktu dalam seminggu tu? Contoh dalam satu hari, dalam satu hari Isnin, guru hanya ada satu masa je untuk rehat. Satu masa je untuk rehat, yang lain kelas. Jadi bagaimana guru-guru ingin menyediakan PDP yang berkesan? Bagaimana guru-guru ingin menyediakan BBM, bahan bantu mengajar yang sesuai dengan pembelajaran? Jadi cikgu-cikgu tak sempat. Cikgu-cikgu hanya boleh print out harap bahan je. Jadi apa yang kita belajar dekat universiti